Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan Irfan bin Abdul Aziz. Nombor matrik D18310824. Pada hari ini saya akan mengemukakan 24 istilah-istilah penting di dalam usul fiqh. Pertama ialah usul. Usul dari sudut bahasa ialah asas atau terjadi atasnya sesuatu. Dari sudut istilah pula ialah dalil atau asas hukum. Dua ialah fiqh. Fiqh dari sudut bahasa ialah memahami atau mengetahui. Dari sudut istilah ialah mengetahui hukum-hukum syarak berkenaan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil tafsili. Dua ialah usul fiqh, iaitu dari dalil hukum syarak atau ilmu mengenai kaedah-kaedah dijadikan alat sebagai istinbat hukum. Yang keempat ialah hadis. Dari sudut bilangan terbahagi kepada dua. Yang pertama mutawatir, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh ramai kumpulan perawi yang mana mustahil bagi mereka untuk bersepakat di dalam mendustakan hadis tersebut. Yang kedua pula ialah hadis ahad, yang mana hadis ahad ini diriwayatkan oleh seorang perawi atau perawinya kurang daripada hadis mutawatir. Yang kelima ialah dilalah, menunjukkan impak bagi sebuah ayat. Contohnya firman Allah SWT, ini maksudnya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu ialah perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Yang mana surah Al-Isra ayat 32, yang mana hasil daripada ayat ini kita diwajibkan untuk menjauhi zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang berdosa dan tercela. 6 ialah qarinah, iaitu istilah untuk dalil-dalil yang digunakan untuk mengkhususkan atau mentafsirkan sesebuah ayat, sesebuah dalil. 7 ialah illah, iaitu sebab terjadinya sesuatu atau asas terjadinya sesuatu. Ini adalah salah satu rukun qiyas. 8 ialah ghayah, iaitu tujuan atau penghujung sesuatu. Yang ke-9 mantuq, iaitu perkataan-perkataan yang disebut atau diungkap. Ke-10 mafhum, iaitu hasil dari memahami mantuq, seperti memahami pengharaman dari sebuah larangan. Yang ke-11 takhsis, ialah masdar, iaitu kata terbitan kepada khasasa yang bermaksud pengkhususan. Yang ke-12 ialah mukhassis, iaitu kata nama pelaku buat pengkhusus. 13 ialah mustaqil, iaitu kata nama pelaku untuk yang tunggal, bercerai atau terpisah. 14 ghair, iaitu bukan atau bermakna selain daripada perkara itu. Yang ke-15 perkataan lafaz sering digunakan di dalam mempelajari ilmu ini. Walaupun begitu, perkataan-perkataan lain seperti tempatnya, perkataan dan kalimat juga digunakan. 16 ialah hakikat, perkataan dengan makna yang asal biar dari bahasa dan yang lain. Yang ke-17 majaz, iaitu perkataan yang dipinjam, yang boleh jadi perkataan tersebut boleh menjadi berbeza pada maknanya. Yang ke-18 ialah soreh, iaitu kata-kata yang jelas yang tidak memerlukan takwil. Yang ke-19 ialah kinayah, iaitu kata-kata yang tidak jelas yang memerlukan qarinah atau dalil untuk menyingkapkan maknanya. Yang ke-20 ialah komponen dalam bahasa Arab. Yang pertama ialah isim. Isim terpecah kepada dua, iaitu isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim ma'rifah ialah kata nama khas, iaitu mempunyai alif lam. Dan yang kedua ialah isim nakirah, iaitu kata nama am yang tidak mempunyai alif lam. Yang kedua ialah fi'il, iaitu pertama fi'il madi, iaitu menunjukkan perbuatan yang telah berlalu. Yang kedua ialah fi'il mudhari', iaitu perbuatan yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Yang ketiga pula ialah fi'il amr, iaitu perkataan bagi perintah atau suruhan.
Terusnya ialah huruf, iaitu perkataan yang kategorinya sendiri dan ia tidak boleh didirikan tanpa mempunyai isim ataupun fi'al. Yang ke-21 ialah golongan yang mendapat seruan daripada syarak, iaitu mukallaf yang mempunyai ciri iaitu Islam, baligh dan berakal. Yang ke-22 golongan yang terhalang dari perintah syarak. Yang pertama darurat, yang kedua uzur, yang ketiga lupa, yang keempat gila. Yang ke-23 iaitu lam alif terbagi kepada dua, iaitu yang pertama la nahiyah, iaitu bermakna jangan atau melarang. Yang kedua la munafiyah, iaitu bermakna menidakkan atau tiada atau tidak. Ke-24 martabat yakin dalam mengamalkan dalil-dalil terbagi kepada dua. Yang pertama qat'i, iaitu martabat yakin yang tinggi dan tiada keraguan. Yang kedua pula ialah zanni, iaitu martabat yang terdapat celahan untuk berlakunya khilaf.